Siapa yang dapat kuatkan hujah dia dan portray it in the best manner, dia akan menang. So biarkan peperangan keilmuan berlaku. Sebab kalau tak ada peperangan keilmuan, dia akan berlaku peperangan fizikal. Akan berlaku physical aggression. Sebab tu kita minta kepada Abang Yusuf Azmi, okay, itu yang kami letak tajuk sebagai semboyan salah bunyi. Kenapa saya kata salah bunyi? Sebab saya antara penyokong kuat semboyan. Walaupun saya tak jadi ahli. Tapi saya sangat suka apa yang Abang Yusuf Azmi buat, semboyan buat dengan along-along ni. Dan lawan skamer-skamer ni. Itu kami menyokong dan sampai hari ni kami akan menyokong. Tapi apabila Abang Yusuf Azmi masuk isu keilmuan, bagi kami di situ salah semboyan salah bunyi. Ini sudah salah tempat. Sepatutnya apa yang Abang Yusuf Azmi kena buat, sepatutnya adalah Abang Yusuf Azmi cari ulama'-ulama' yang tak setuju dengan Ustaz Shihab, minta ulama' tu defend secara ilmiah. Itu cara yang betul. Bukan minta Ustaz Shihab diam. Bukan minta Ustaz Shihab jangan buat. Tak. Dia timbulkan persoalan yang valid. Ulama' antara yang mengajar, apa yang diajar pada masyarakat adalah cara solat. Betul. Solat adalah ibaduddin. Imaduddin. Tiang agama kita. So apa salahnya dia bertanya, ini orang yang dianggap sebagai wali kutub. Bukan biasa-biasa. Yang dianggap sebagai Habib Umar ni wali kutub. Sampai ada yang kata dialah yang paling hebat sekali dalam sejarah kita ni, dalam zaman kita ni. Adakah tidak layak masyarakat bertanya, kenapa solat dia pelik sikit? Ustaz Shihab tak kata pun salah. Dia hanya kata, ini masuk dalam mazhab yang mana? Adakah ini diterima? Dan video tu viral, bukan dia pergi tajassus. Tajassus tu apa? Cari-cari berita, korek-korek. Hantar spy, hantar paparazzi, pergi rakam Habib Umar solat. Video tu telah dirakam oleh orang yang duduk dekat dengan Habib Umar dan diviralkan. Jadi akan timbul persoalan, ni macam mana dengan status salat macam ni dalam mazhab Syafi'i? Kalau kita memandang ringan, kita kata, alah ini let it be lah kan. Okey. So kita nak ajar apa kepada murid-murid kita? Dekat sekolah, kafar, nak ajar. Boleh bergerak banyak kali tak? Oh, boleh kata, tapi Habib Umar salat macam tu. Kata mazhab Syafi'i tak boleh gerak 3 kali, kan? Ataupun isu-isu lain lah yang dilihat. Ustaz Shihab tak kata pun salah. Ustaz Shihab nak kata, bincang. Dan bagi saya, selagi tidak ada penghinaan, kelas. Okay, Ustaz, tapi netizen ni yang duk berdebat ni, duk maki hamun dan sebagainya. Okay, satu benda pasal netizen ni, can you stop all this? I mean, awak kalau tengok muzakarah yang comel pun, yang dua-dua pihak setuju dengan satu sama lain, yang semuanya okey, you akan nampak netizen duk meripik kat bawah. You nak salahkan juga ke muzakarah yang berlaku secara terhormat dan aman? Tak boleh. Kalau itu digunakan sebagai alasan, jangan buat benda ni sebab netizen duk bergaduh. Obat dia, giatkan lagi. Bawa argument, hujah. Dan jangan bawa masuk brute force. Jangan bawa masuk muscle. Ini bukan tempat dia. Tu saya kata, semboyan salah bunyi. Janganlah Abang Yusuf, jangan. Don't make this mistake. Okay? Stop where you should stop. The best thing for you to do, cari ulama, defend. Yang bagi you position, you nak defend apa, you panggil ulama untuk defend. Kalau ulama lain diam, maksudnya isu ni tak ada masalah lah. Settle. Maksudnya Habib-Habib lain tak ada isu. Kalau benda ni besar dan Habib-Habib take issue, then they have to come forward lah. Jangan hantar orang lain pula yang jadi mangsa. Habib-Habib ni kena come forward, defend. Kalau Habib-Habib ni tak come forward, that means benda ni small issue. Kalau small issue, kenapa sebahagian pihak menganggap benda ni sebagai big issue? Yes. Just nak clarify. Ya, please. Masjid ni dari segi undang-undang dianggapkan sebagai tempat awam, di mana technically recording tu boleh exactly, that's another issue. Yes. Tetapi dari point of view of Islam ni, adakah dia salah kalau kita hantar seseorang pergi ke masjid rakam orang solat kalau cari aib dia? Okey. Dalam kes ni,
dalam kes ni kita tak tahu siapa yang buat benda tu lah. Setahu saya tak ada. Macam Ustaz Syihab juga dirakam lepas tu. Kan? Adakah mereka sengaja hantar atau secara tak sengaja waktu tu dia orang nampak, dia orang rakam. Kan? Dan Habib Umar tu kemungkinan juga Habib Umar pun tahu sebab benda tu dah ratus ribu views. Kan? Ratus ribu views. Beliau pun kalau beliau tak suka benda ni dibahaskan, buat statement lah. Minta lah. Ataupun buat penjelasan lah. Kan? Tidak menghina seorang wali kutub, merendahkan diri dia kalau betul dia wali kutub lah, kan? Untuk menjelaskan ini pada masyarakat. Bukan membiarkan polemik ni berlaku. Dan wakil-wakil Habib Umar dekat Malaysia ni takkan nak biarkan benda ni berlaku macam ni. Orang nak jawapan, bincanglah, bawalah secara ilmiah, bawa pendalilan. Kalau Habib-Habib dekat yang ada mazhab mereka, kalau valid, kami tak tolak pun. Kami tak tolak pun. So bawalah pengujahan. So kalau mereka diam, yang lain pun jangan make this a big problem lah. Silakan. Kenapa saya nak tanya Ustaz? Ada anak murid Habib Umar, Ustaz Uwais. Uwais ada defend Habib Umar bila tak ada defense pun tu, saya dah tengok. Itu bukan defense ilmiah pun. Ya. Yang masalahnya kenapa bila Ustaz Syihab ajak dia berbincang, berdialog, dia tolak. Ya. Dan nak kena ada orang lain yang tak ada background agama yang datang nak defend Habib Umar. Itu yang saya pelik. Sebab orang yang boleh defend tak defend. Sebab tu orang lain yang tak ada kemampuan untuk defend bangkit. Sebab tu saya juga nak tanya kepada Abang Yusof Azmi lah, kan. Dah bincang belum dengan you punya guru-guru? Adakah guru-guru you setuju dengan cara yang you buat ni? Kan, kami maklum bahawa salah seorang guru ataupun paling tidak orang yang anda hormati adalah Ustaz Abu Zaki. Kan, Ustaz Abu Zaki As-Sangkafuri. Adakah Ustaz Abu Zaki setuju dengan cara macam ni? Atau Ustaz Abu Zaki tak tahu benda ni? Kalau tak tahu, kena tahu lah. Kena tahu. Adakah ini cara para habaib daripada Yaman menyelesaikan masalah? Dengan berkata statement seperti dia lebih tajam daripada Ahlong. Dia merujuk kepada Ustaz Syihab lah. Macam mana boleh kata macam tu? Dan tajam tu dari segi apa? Kritikan ilmiah tu dianggap sebagai tajam ke? Dan bila kata lebih tajam daripada Ahlong tu adalah satu connotation yang sangat negatif. Dan saya bimbang orang-orang yang tak faham ni jadi panas. So timbul acts of hooliganism in the society. Okey, silakan. Ya, salam. Mungkin kita kena pergi kepada isu yang paling pokok lah. Sebab kalau kita lihat Habib Umar ni satu figure yang mana dia punya anak murid dan pengikut dia memang dah menganggap beliau ni seolah-olah ada kedudukan yang sangat mulia dan seolah-olah dia confirm lah. Yeah. Sebab tu ada yang sampai tahap minta syafaat syurga dan sebagainya kalau kita tengok baru-baru ni. Jadi saya rasa itu isu yang paling besar. Yeah. Sebab mungkin Ustaz boleh ceritakan tentang bagaimanakah kita boleh, adakah itu satu perkara yang dibolehkan bila kita mendakwa dia ni confirm syurga. Seolah kita dah tahu bahawa nasib dia di akhirat akan masuk syurga sampai kita dah orang kata sampai tahap tak boleh siapa kritik dia. So saya rasa itu isu yang paling besar. Sebab tu kanda Yusof Azmi ni dia memang saya rasa dia dah yakin tentang Habib Umar ni keturunan Nabi, wali besar, ulama besar. Jadi seolah-olah kita ni seolah-olah hina Habib Umar, hina Nabi. Saya nampak itu kalau kita boleh settlekan tu, Ustaz boleh terangkan tentang bolehkah kita confirmkan orang tu syurga, orang tu selamat ke akhirat, sedangkan banyak lagi apa dalam Quran yang Allah sebut pasal Yaumul Faza', hari yang kejutan, kita tak sangka orang tu macam mana kan. Mungkin orang kena lebih faham tentang ayat-ayat Quran yang Allah sebut. Terima kasih. Saya sedih sikit sebab sampai tak panggil Ustaz Syihabuddin pun, bagi Syihab lah. Minta maaf saya kata Abang Yusof Azmi, Ustaz Syihabuddin ni bukan level awak. Okey, dari segi pengetahuan ilmu dia boleh nampak sempoi, kan, boleh pakai t-shirt, botak, kan, tak pakai serban, tapi awak jangan judge keilmuan seseorang dengan begitu.
Hanya kerana dia kritik awak punya panutan, awak terus panggil Syihab macam tu. Itu tak ada adab. Okay? Walaupun mungkin dia lebih muda daripada awak, tapi yakinlah keilmuan dia insya-Allah lebih tinggi daripada awak. Kecuali kalau awak boleh buktikan. Sebab tu dia ajak berdialog. Ustaz Syahabuddin ajak berdialog tapi awak tak nak. Kan? So, kalau betul awak mengikut aliran para habaib yang sangat menjaga adab, adakah ini adab yang diridai oleh para habaib? Okey, balik pada soalan tersebut. Betul lah. Kita bahaskan benda ini 2 minggu lepas. Sebenarnya, hakikatnya, contoh bila mereka kata, sebahagian yang kata, Malaysia jadi sejuk bila Habib Omar datang. Betul? Akarnya adalah, sebahagian pihak dah yakin bahawa dia wali Allah. Dan mereka tak boleh terima bila orang tak terima pegangan mereka itu. Dan apa bahayanya? Bahayanya adalah lepas tu tak boleh kritik. Sebab tu kita sangat mengambil perhatian berkenaan dengan ghulu. Jangan melampau. Nak sayang, nak kata saya rasa dia wali, awak tak terima tak ada masalah. Kan? Mungkin awak tahu lebih daripada saya tentang dia, atau saya tahu awak apa yang awak tak tahu. Saya sangka saja. Ni tak. Bila kita kritik, dia dah menganggap bahawa kita mengkritik wali. Kita mengkritik ahli bait Nabi yang tak mungkin salah, dan Ustaz Syihab tak mungkin betul dalam isu ini. Itu adalah ketaksuban. Saya dah pernah bawa hadis Uthman bin Maz'un kan. Seorang sahabat Nabi yang meninggal. Ada seorang sahabat wanita, Ummul Ala. Ini hadis yang sahih. Ummul Ala mengatakan untungnya dia kan. Seolah-olah nak kata ni ahli syurga lah. Nabi kata macam mana tahu? Macam mana kamu tahu? Aku Nabi, aku pun tak tahu. Bermula daripada hari itu, Ummul Ala kata, aku tak akan beri tazkiyah kepada sesiapa. Aku tidak akan mendakwa kesucian sesiapa. Sebab dia tak dapat wahyu. Ada seorang sahabat memuji sahabat lain depan Nabi. Nabi kata, kau telah memotong tengkuk dia. Kan lebih baik kau kata, ahsibu, aku menyangka, aku menganggap dia orang soleh. Dia baik. Cukup. Nabi ajar kita macam nak cakap. Nabi dah ajar kita. Lebih baik kata, to me, in my opinion. Kalau dah kata in my opinion, janganlah marah bila orang tak setuju. Tapi kalau kamu kata it's a fact, he's a wali, he's a kutub, itu problematik. Ini saya mengajar Abang Yusuf Azmi sedikit adab dalam isu ini. Kena ambil perhatianlah benda ni. Sebab kalau berlaku pelampauan, akhirnya akan menutup pintu kritikan. Kesan dia awak telah memaksumkan. Ini bahaya besar dia. Awak akan memaksumkan orang-orang macam ni. Bila maksum, kebenaran bukan hanya lagi pada hujah, tetapi kepada batang tubuh. Ya, sedangkan Imam Al-Ghazali kata, kita mengetahui kebenaran bukan daripada manusia, bukan daripada rijal. Ya, kita mengetahui kebenaran tu daripada kebenaran itu sendiri. Ini saya paraphrase dalam kenyataan saya. Apa kenyataan Imam Ghazali itu, Ustaz? Na'rifu rijala bil haqq, la na'riful haqq bil rijal. Kami kenal orang-orang yang benar berdasarkan kebenaran yang dia bawa. Bukan kami mengenal kebenaran berdasarkan orang. Faham? Maksud dia ni orang yang aku suka, maka apa dia cakap mesti betul. Yang ni orang yang aku tak suka, apa dia cakap mesti salah. Tak, dia terbalik. Orang tu benar sebab apa dia cakap benar. Bukan benda ni benar sebab apa, sebab dia disebut oleh orang tu. It's not the same. Ini mengajarkan kita kematangan. Mengajarkan kita kematangan. Ya. Sikit cerita Aiman lah. Sebab cerita perangai cerita-cerita karamah Habib Omar. Ya. Faham, sampaikan. Bismillah. Sebab saya ada juga join dulu dan bila saya join kumpulan tu memang banyak cerita-cerita tentang karamah Habib Omar ni tular di kalangan anak murid dia. Dia dakwah dengan apa, dia pergi masuk kampung ada singa tu ni lah. Lepas tu dia macam-macam lah cerita karamah yang dia pernah jumpa Nabi dan semua. Saya nampak itu mungkin yang menjadi poin hujah yang menjaga pengikut dia lebih percayalah tentang tu. Itulah, benda ni kita bukan nak menyalahkan Habib Omar. Sebab kita tak tahu adakah benda ni betul-betul berlaku. Dan kita tak boleh nafikan di kalangan orang-orang yang mewalikan orang lain, ghulu selalu berlaku. Pelampauan selalu berlaku. Bukan cakap wali je lah. Imam Abu Hanifah pun, pengikut-pengikut dia buat cerita-cerita palsu untuk angkat dia. Sampai dakwa Nabi pernah puji Imam Abu Hanifah lah. Kan? Imam Malik pun sama. Dimuliakan pada tahap yang begitu melampau sehingga Imam Syafi'i terpaksa tulis buku kritik Imam Malik.
Sebab orang dah mula kata qala Allah qala Malik, Allah kata Malik kata, Allah kata Malik kata. So Imam Syafi'i kritik Imam Malik untuk tunjukkan kepada murid-murid dia atau pentaksub Imam Malik bahawa dia manusia. Dia manusia. So cerita-cerita ni sama ada benar ataupun salah, kita tak tahu. Tapi yang kita tahu, ghulu berlaku di dalam kumpulan-kumpulan ini. Contohlah, apa yang disebut oleh Ustaz Abu Zaki tentang Gunung Jerai. Boleh dengar video dia. Tentang Islam ni Raja Kedah. Kan? Awak boleh dengar cerita tu. Ni cerita la ilaha illallah. Kan? Kalau kita mengikut kayu ukur pensejarahan, apa yang ditulis oleh Ibn Khaldun, macam mana kita nak menepis khabar berita daripada silam, langgar habis. Makanan tukar jadi ular lah, kan? Dia sekali langkah terus sampai ke puncak bukit, raja masih berlari, sampai buat cabaran, siapa sampai puncak bukit dulu, dia menang, aku akan masuk Islam, kan? Lepas tu dia kata dihikayatkan. Siapa cerita benda ni? Mana dapat cerita ni? Kan? Tak boleh, bagi mereka tak boleh tanya soalan-soalan macam ni. Saya kata, you don't have the right to say that. You bercakap tentang agama ni bukan you punya. You pakai sarban macam habaib doesn't mean you have kemaksuman bila you sampaikan riwayat. Siapa cerita benda ni? Mana you dapat? So cerita-cerita macam ni sangat masyhur di kalangan mereka. Yang kita tahu sebahagian cerita ni memang cerita palsu. Memang cerita duk merapu. Dia akan kata, apa bukti kamu bercerita ni merapu? No, you have to prove that it is true. You kena bawa paling tidak sanad. You dapat daripada buku mana? Kita pula yang nak kena buktikan. Al-aslu fil akhbar al-madiyah adalah kita tolak dulu. Kecuali ada bukti bahawa ia benar. Takkan nak terus terima semua orang cerita silau, terima. Tak. The default state is kita tak terima. Kecuali you boleh bawa bukti menunjukkan bahawa cerita itu betul. Itu default state kita. Ni terbalik. Apa saja cerita yang disampaikan kena percaya kecuali ada bukti cerita itu merepek. Itu bukan kaedah dia. So di kalangan puak-puak ni, dia sebut tak mustahil. Seolah-olah macam tak mustahil tu bermakna berlaku. Di situ kekeliruan dia. To say something happens is not the same to say it is not impossible. It's not impossible is one thing, to say really take place it's something else. Wuku' bukan tidak sama dengan la yastahil. Okay? Okay. So saya menantikan bunyi sembunyi yang betul-betul lah, seperti apa yang Abang Yusuf Azmi buat dulu. Ni tak apa, saya rasa masyarakat akan forget this episode dan akan maafkan dan akan still support you from the back, akan sokong you dari belakang. Ini saya harap ni satu episod yang akan berlalu, dan Ustaz Syihab pun dah setuju untuk menghentikan isu ni. Okay, dan saya harap Abang Yusuf Azmi pun hentilah benda ni. Sebab kita ada isu yang kita kata you need to do your thing, you see. Saya tak nak benda ni mengganggu Abang Yusuf buat benda yang sepatutnya Abang Yusuf buat, yang kita menyokong beliau melakukan benda-benda tu. Selagi dia berlandaskan undang-undang, of course kami sokong lah. Selagi dia termasuk di dalam dia punya scope of kemampuan, kami sokong lah. Kalau melanggar undang-undang ke di luar itu, maka of course kami tidak mampu menyokong ya.